Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim, Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita hadir, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan kita, dapat kita mengimarahkan rumah Allah dan berada pula dalam majlis ilmu Raudhatul Jannah, taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Bila tuan-tuan, malam ni kita sambung pengajian kitab Asas Aqidah Islam, dan sambungan tajuk masih lagi berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang amat mulia. Dan kita masuk nama Allah yang ke-19. Tuan-tuan ada buku muka surat 64. Kalau Rumi macam saya ni, saya nampak ramai juga sahabat-sahabat tuan-tuan dapat kitab Jawi dengan tulisan Jawi. Rujukannya ialah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-19, Al-Fattah. Al-Fattah, yang maha pembuka segala rahsia alam. Daripada perkataan Fataha. Fataha makna buka. Al-Fattah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi makna yang maha pembuka segala rahsia alam. Rahsia alam ni yang dia nak buka, yang nak dedah, dia bukalah. Yang dia sembunyikan pun banyak juga. Alam ghaib, alam ghaib kita tak tahu, disembunyikannya apa rahsia Allah Ta'ala, Allah tutup, iaitu kiamat, tarikh kiamat. Tak ada siapa tahu. Nabi SAW pun tak tahu. Itu rahsia dia. Ada Allah nak membuka segala rahsia, maka itulah Al-Fattah. Nama Allah Al-Fattah yang ni kata ulama hanya disebut sekali sahaja dalam Al-Quran. Kalau Ar-Rahman banyak kali juga, kalau Ar-Rahim banyak kali juga. Tak. Kalau Al-Wahhab 2-3 kali, tapi kalau Al-Fattah hanya satu kali sahaja disebut, iaitu dalam surah Saba ayat 26. Dalam surah Saba ayat yang ke-26 Allah berfirman, wa huwal fattahul alim. Sekali itu sahaja, walaupun hanya disebut sekali, tetapi ia tetap sabit sebagai nama Allah Ta'ala yang maha agung dan memberi maknanya yang maha pembuka segala rahsia alam dan pembuka pintu hati. Yang membuka pintu hati, yang memberi hidayah. Pintu hati itu boleh terbuka. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa sangka setara samsing macam Umar Al-Khattab zaman muda dia kan. Betapa, apa istilah dia, kalau orang Kelantan kata gedebel lah Umar ni. Tak, gedebelnya, samsingnya, garangnya Umar zaman muda dia, masa dia belum Islam tu, tiba-tiba Allah buka pintu hati dengan sifat Allah Al-Fattah.
Maka Umar Al-Khattab masuk Islam, bukan setakat masuk Islam, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pejuang Islam dan salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Taala kerana Allah Maha Al-Fattah, membuka pintu hati serta hidayah. Ada sebahagian dalam tafsiran lain, membuka pintu-pintu kebaikan. Kebaikan yang kita sedang lakukan sekarang. Apa dia kebaikannya? Kebaikannya berada di rumah Allah. Kebaikannya berada dalam majlis ilmu. Kebaikannya melaksanakan kewajipan belajar mengenal Allah. Semua kebaikan itu bukan dengan hebat kita, dengan daya kekuatan kita, melainkan apabila Allah membuka pintu-pintu kebaikan. Kaki kita boleh mari melangkah ke masjid rumah Allah, berjemaah salat maghrib dan terus berada dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala punya kerja. Itulah Allah Al-Fattah. Pintu hati, pintu hidayah, pintu kebaikan kepada hamba-hambanya. Itu makna Al-Fattah. Ada lagi satu makna, cuma dia tak sebut sini. Dalam kitab-kitab lain, Al-Fattah dua makna. Yang pertama, Maha Pembuka. Yang kedua, makna tak apalah, walaupun dia tak sebut, saya sebutlah sebagai ilmu pada kita. Al-Fattah dengan makna Maha Menghukum, Maha Mengadili, Maha Menjatuhkan hukum dengan adil. Itu pun Al-Fattah juga. Sebagaimana doa Nabi Syuaib alaihi salam yang kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 89. Kalau tuan-tuan nak rujuklah, surah Al-A'raf ayat 89, ada doa Nabi Syuaib dengan menggunakan perkataan fataha, iftah, Rabbana ftah bainana. Rabbana ftah, iftah itu perkataan fatah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan, kata Nabi Syuaib, iftah bainana, adililah kami. Jatuhlah hukum pada kami. Itu makna iftah, makna yang kedua. Maha mengadili, maha menjatuhkan hukum dengan adil. Kerana Nabi Syuaib ni ujian dia hebat juga. Dia berdepan dengan kaum Madian. Kaum Madian ni bukan calang jugalah jahatnya, zalimnya, degilnya. Maka Allah utuskan Nabi Syuaib alaihi salam. Maka Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana, ya Allah, jatuhkanlah hukuman kepada kami dan wa baina qaumina, dan kaum kami, kaum Madian ni, bil haqq, dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, doa Nabi Syuaib, anta, engkaulah Tuhan, khairul fatihin, sebaik-baik Tuhan yang maha fatah, maha mengadili, maha menjatuhkan keputusan dengan adil. Itu makna kedua dia, iaitu Allah Ta'ala Al-Fattah, yang maha mengadili, menjatuhkan hukum dengan adil berdasarkan surah Al-A'raf ayat 89, doa Nabi Syuaib tadi. Baik, habis yang ke-19. Yang ke-20, nama Allah yang ke-20. Yang ni biasa kita dengar tak? Al-Alim. Al-Alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Al-Alim daripada perkataan ilmu, sudah jadi perkataan Melayu pun. Alima, mengetahui. Ilmu, pengetahuan. Alimun, maha mengetahui. Itu nama Allah, bahkan sifat Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Kita pun tahu juga, tapi tak ada lah segala sesuatu. Kita tahu sikit sangat. Sebab apa? Allah bagi sikit, banyak tu dah lah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dalam surah Al-Isra. Aku tak bagi pada puak-puakmu ilmu melainkan qalila, sikit sahaja Allah bagi pada kita. Sikit sangat ilmu. Alim setara mana, ulama besar setara mana, ilmu dia sikit banding dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita tahu sekadar Allah bagi, kita tahu sikit, serba sedikit, asal tak belagak lah. Jangan ada sombong. Habis itu yang maha mengetahui segala sesuatu, Allah Ta'ala Al-Alim, maha mengetahui. Macam kita kata orang alim, dia seorang yang alim. Alim dalam bahasa Arab mengetahui. Seorang ulama, ulama tu daripada perkataan sama juga ada. Seorang ulama mestilah alim. Kalau dia tak alim, dia tak panggil ulama. Alim makna berilmu. Ulama, kita contoh ulama, siapa dia ulama? Kita ambil ulama antarabangsa lah, sekarang yang masih hidup.
Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah contoh yang masih hidup, Dr. Abdullah Ain Al-Qarni hafizahullah. Ulama antarabangsa, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, alim dia, ya alim banyak, tapi bukan eja macam ni ya. Bukan eja macam ni. Al-alim tu sifat Allah. Alim bagi ulama ejanya ain alif lam mim. Tu nak kena tahu juga dah. Kalau kita kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama antarabangsa tu, kita kata dia seorang yang alim, satu dunia terima keilmuan dia, satu dunia baca kitab dia. Dan kita doakan dipanjangkan umur lah. Umurnya pun mau 84, 85 lebih kurang macam tu lah. Dah 80 lebih dah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Maka kita kata dia seorang yang alim. Macam mana eja alim? Ain alif lam mim. Itu kepada manusia. Adapun Allah Ta'ala, itulah eja dia, beza ya. Al-alim, maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apa pun yang terlindung daripada ilmunya. Tidak ada sesuatu apa pun yang terlindung daripada ilmunya. Ada dulu 90-an dulu, masa tu saya ingat lagi, jadi orang buat isu dalam surat khabar apabila ada satu lirik lagu, seni kata lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia. Jadi orang petikai pula, apa seni kata lirik lagu macam ni? Lagu apa saya lupalah tajuk apa, perempuan nyanyinya. Dia kata apa? Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Perkataan mungkin tu jadi masalah. Jadi orang duk ulas apa jenis apa ni, wallahu alam lah, mungkin saya tak tahu siapa penulis liriknya, siapa buat seni kata macam tu. Nak mungkin sastra tinggi sangat kau, wallahu alam, tapi tinggi sangat janganlah sampai bercanggah dengan hak. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Mungkin pula dia tak boleh kata mungkin. Yang tahu segalanya memang qat'i Allah Ta'ala yang tahu segalanya. Dia tak boleh nak mempertikaikan keilmuan Allah Ta'ala. Sebab dia Tuhan punya alam ni, yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apa pun yang terlindung daripada ilmunya. Ilmunya hak banyaklah, tak terkira. Dalam surah Al-Kahfi, buka surah Al-Kahfi hujung tu Allah kata apa? Kalaulah law kanal bahru midalan li kalimati rabbi, kalaulah lautan yang luas, air laut yang luas menjadi tinta dakwat untuk tulis ilmu Allah, maka tak habis ilmu Allah. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kering air laut pun tidak akan habis ilmu Allah Ta'ala yang maha luas itu. Walau la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun datang banyak tu pula, habis kering satu lautan, mari 7 lautan air laut dijadikan dakwah, tinta untuk menulis ilmu Allah, sama juga tak habis. Subhanallah, maha suci Allah. Betapa luas ilmu Allah. Allah maha mengetahui segala-galanya. Tu dia Al-Alim. Tu kita adab kita kalau kita tak tahu ataupun kita tahu. Tahu ke tak tahu ke, mungkin kita tahu sikit je, apatah lagi kalau tak tahu langsung. Maka kita kata wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui segala-galanya. Wallahu a'lam, dan Allah lah a'lam, maha mengetahui, lebih tahu daripada segala-galanya. Allah maha mengetahui. Baik, habis. Yang ke-21. Yang ke-21 nama Allah Al-Qabid. Al-Qabidu, yang maha pencabut segala roh. Dia datang dengan dua makna juga ni ya. Dia bagi dua makna. Al-Qabid, makna pertamanya ialah yang maha pencabut segala roh. Qabada yaqbidu. Daripada perkataan orang mengajar ada faham tak? Innallaha la yaqbidul ilma. Allah tidak cabut ilmu daripada dada orang-orang dengan sentapan cabutan yang sekali. Hilang ilmu daripada dada orang. Tak, habis tu Allah cabut ilmu dengan mematikan ulama. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yaqbid.
Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tak cabut ilmu daripada dada orang-orang ni, dada hamba-hamba Allah tu dengan satu cabutan. Hilang ilmu, lupa ilmu tak? Cara Allah nak menghilangkan ilmu ialah dengan kematian para ulama. Ujung zaman ni orang alim makin kurang. Tok guru alim ulama Allah matikan. Maka hak tinggalnya ramai orang jahil, ramai hak tak ada ilmu. Sebab apa? Nak mengaji dengan siapa? Tok alim, tok guru semua mati dah. Tu ujung zaman. Tu hadis tu ada dalam kitab yang disusun oleh almarhum yang baru je meninggal, Tuan Guru Fahmi Zamzam. Dia pernah datang sini ke? Pernah datang sini. Pernah datang Teluk Intan ya? Almarhum Allah yarham baru je meninggal, lebih kurang sebulan 2-3 bulan. Dia susun satu hadis berkaitan dengan peristiwa hujung zaman. Antara hadisnya ialah innallaha la yaqbidul ilma. Allah tak cabut ilmu. Allah tak cabut. Perkataan yaqbidu daripada perkataan qabid. Allah tak cabut ilmu daripada dada orang. Melainkan cara nak cabut ilmu ialah dengan mematikan para ulama. Baik, jadi Al-Qabid yang maha pencabut segala roh. Itu makna pertama, Allah cabut nyawa. Roh, apabila roh berpisah dengan jasad, maka kematian itu berlaku dengan cabutan nyawa. Allah Ta'ala yang mencabutnya. Kan ada orang tanya pula, bukan Israel ke? Ustaz, siapa cabut nyawa Ustaz? Allah ke Israel? Israel adalah nama kepada malakul maut. Nama dia tak sebut dalam Quran pun. Israel tidak disebut dalam Quran, dalam hadis pun tak ada. Dalam Quran sebut malakul maut, malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Surah As-Sajdah. Jadi kalau orang tanya siapa hak cabut nyawanya? Israel ke Allah? Baca ayat tadi lah, baca surah Sajadah tadi. Katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Yang cabut nyawanya ialah malaikat maut. Tapi kena baca sampai habis. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi. Siapa dia malaikat maut tu? Israel tu siapa dia? Alladhi wukkila, yang menjadi wakil. Wakil je pun. Jadi Israel tu wakil. Wakil pada siapa? Allah Ta'ala. Jadi siapa yang cabut nyawa? Israel ke Allah? Jawabnya Allah. Ketetapan Allah nak cabut nyawa diwakilkan kepada Israel. Sudah tentulah, kalau tak ada izin Allah, tak ada kehendak Allah, tanpa ketetapan Allah, Israel malaikat maut tak boleh nak buat suka-suka dia. Suka-suka dia hari ni aku rasa nak cabut orang Taman Seristia lah gambarnya, contoh. Tak mahu suka-suka, melainkan dengan ketetapan di Lauh Mahfuz. Maka Allah yang mencabut nyawa. Israel hanya wakil sahaja. Sudah tentu wakil dengan bos lagi besar. Tak? Menteri dengan wakil menteri. Wakil menteri je pun menteri lagi besar. Tak? Rakyat dengan wakil rakyat. Siapa lagi besar? Rakyat dengan wakil rakyat. Siapa lagi besar? Rakyat lah lagi besar. Kuasa undi kat tangan kita. Dia mewakil je. Tak? Waktu wakil rakyat jangan duk bangga sangat. Ada ke wakil rakyat sini? Dah. Wakil rakyat jangan duk sombong sangat. Wakil je pun. Rakyat lagi besar. Rakyat bagi undi. Pangkah. Kalau rakyat tak pangkah, tak ada lah pangkat YB wakil rakyat tu. Tak? Begitulah. Wakil Allah je. Wakil Allah je. Siapa dia? Wakil Tuhan je. Siapa dia? Israel cabut nyawa. Sudah tentu hak lagi besar, lagi berkuasa dengan kehendak Allah, dengan ketentuan ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Tarikh sekian, hari sekian, tempat sekian, cara sekian, cabutlah nyawa. Itu kerja Allah Ta'ala. Maka Allah Al-Qabid, yang maha pencabut segala roh. Satu. Makna yang kedua Al-Qabid, yang penyempit rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Dia sempitkan rezeki. Tak berapa nak cukup makan. Daripada kalangan orang-orang yang kurang bernasib baik, maka rezekinya disempitkan. Allah penyempit rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Allah sempitkan rezeki dia. Mungkin Allah nak uji dia. Daripada kaya jatuh miskin.
Siapa yang memiskinkan dia? Covid ke? Tak. Tak. PKP ke? Tak. Kan banyak kes macam tu kan. Sejak Allah uji dengan PKP, dengan apa ni, dengan Covid, tak habis-habis lagi virus ni. Tak, dulu gah dia, tak, jawatan niaga untung, udah mari PKP, mari Covid ni tak berapa nak untung, udah niaga pun tak berapa nak lari. Udah. Pasal apa tu? Kerja siapa tu? Al-Qabid. Dia kena redha, dia kena sabar. Ujian Allah. Al-Qabid, Allah menyempit rezeki kepada siapa yang kendaki. Tidak ada siapa pun yang lain berkuasa mengambil nyawa. Dengan makna yang pertama tadi, ambil nyawa. Berkuasa mengambil nyawa. Israel pun tak ada kuasa mengambil nyawa, melainkan dengan izin Allah. Dan tidak ada siapa berkuasa yang hendak menyekatkan rezeki. Hak sekat rezeki, hak apa nama ni yang kita kata secara umumnya ialah Allah Ta'ala. Yang menutup rezeki, apa tu kita kata, yang mentakdirkan qadar rezeki kepada hamba-hambanya. Kerana rezeki ni datang daripada Allah. Dia bagi, dia sekat. Dia meluaskan, dia juga yang menyempitkan. Itu makna Al-Qabid. Itu berakidah. Tak? I'tiqad. Sebab tu jangan duk Yalah, orang Melayu kita dah bab berniaga pun dengki-mendengki, hasad-menghasad sehingga nak santau menyantau, sehingga nak jumpa bomoh, mu kacau rezeki aku, mu macam-macam lah tu. Kalau dia mengaji akidah lah. Tak. Kalau dia punya kuat akidah dia, kefahaman tentang konsep rezeki, Allah yang mengurniakan rezeki, Allah yang memperluaskan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki, maka rasanya tak ada lah masalah-masalah kita orang Melayu ni. Jumpa bomoh, nak santau, menyantau, sihir, menyihir, semua terlibat benda-benda khurafat, syirik belaka tu. Waliyadzubillah. Baik, yang ke-22, Al-Basit. Al-Basit lawan kepada Qabid tadi. Lawan kepada Al-Qabid dalam bab rezeki. Kalau Al-Qabid, Allah Maha Al-Qabid, menyempitkan rezeki, maka lawannya Al-Basit, Allah jugalah yang Maha melapangkan. Al-Basit, melapangkan, ataupun sebahagian kitab-kitab lain dia terjemah meluaskan. Lapang luas sama tak? Melapangkan, meluas. Lapang luas tu sama lah. Cuma hak tak adanya memurahkan, tak ada. Tapi kalau kita orang Melayu kan biasa guna murah rezeki tak? Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku. Tak berapa tepat tu tak? Habis tu, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkan rezeki. Itu lebih tepat kalau nak berdoa. Sebab tak ada dengan istilah memurahkan, tak ada. Pasal apa kita nak murah? Kereta nak mahal, rumah banglo nak mahal tak? Benda-benda barang berkualiti nak mahal, tiba-tiba rezeki nak murah. Tak apalah, tu masalah bahasa lah. Tapi kata guru saya kata, kalau boleh tukarlah doa murah rezeki itu kepada lapangkan rezeki, luaskan rezeki sesuai dengan sifat nama Allah Al-Basit. Yang Maha melapangkan rezeki, yang Maha meluaskan rezeki. Allah lah yang dapat meluaskan rezeki, menenangkan jiwa, melapangkan fikiran dan sebagainya. Ada orang tanya, Ustaz, apa beza? Ingat lagi kita baca ahad lepas. Baru je. 2-3 malam sudah. Nombor berapa? Nombor 18. Kita baru baca muka surat 63 tak? Ar-Razzaq. Dia ada kena-mengena dengan nombor 18 yang kita baca pada ahad lepas. Apa beza Razzaq dengan Al-Basit? Baik, jawabnya ialah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki daripada tak ada kepada ada. Tu konsep dia. Daripada tak ada rezeki, ada rezeki tu. Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Daripada tak ada anak, contoh ni contoh. Kahwin 10 tahun, udah kahwin berapa tahun? Kahwin 15 tahun. Ikhtiar punya ikhtiar, tak ada anak lah Ustaz, Allah tak bagi lagi. Dia pun berdoa, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Warith, macam-macam nama Allah Ta'ala. Maka daripada tak ada anak kepada ada anak. Walaupun dah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun contoh, Allah nak bagi rezeki anak. Itu daripada tak ada kepada ada, Ar-Razzaq. Yang ini pula Al-Qabid yang bukan Al-Qabid, Al-Basit. Al-Basit yang melapangkan rezeki, yang meluaskan rezeki. Daripada sikit kepada banyak.
Tuan-tuan mungkin dah ada 3 orang anak, 4 orang anak. Dia tambah lagi 5, 6. Maka Allah meluaskan rezeki itu. Anak 5 dah. Orang Kristian ni tak tahulah, kata dia ramai anak juga dah. Ramai anak ke ramai isteri? Tak. Ramai meluaskan rezeki. Rezeki Allah Ta'ala. Jadi itulah bezanya. Kalau kok ada hak tanya, Ustaz, baru ni kita duk mengaji Ar-Razzaq, yang ni Al-Basit. Kedua-duanya Ar-Razzaq berkait dengan rezeki, Al-Basit pun berkait dengan rezeki. Apa bezanya? Itulah bezanya. Razzaq, konsep dia daripada tak ada kepada ada, Allah bagi. Daripada zero, mu tak ada apa pun, tapi rezeki itu datang dengan Allah Ta'ala. Adapun Al-Basit, Allah memperluaskan rezeki kamu. Dan rezeki, konsep rezeki ni jangan silap faham kepada makan minum sahaja. Tengok tuan-tuan, muka surat 64, nombor 22. Tengok rezeki tu. Dia berkait dengan jiwa, menenangkan jiwa. Jiwa tenang. Allahu Akbar. Ada orang gaji besar, pangkat tinggi, tapi jiwa kacau. Tak, ada orang kat kampung kerja noreh getah je. Kerja bendang padi je. Tak, yalah berapa lah kita kata, biasa-biasalah gaji noreh getah ni, biasa-biasalah gaji bendang padi ni. Padi pula bukan padi dia, padi orang. Upah je. Tapi jiwanya tenang je. Anak bini bahagia tak? Tidur lena. Pasal apa? Rezeki Allah Ta'ala. Tak, banding dengan orang kadang-kadang gaji 10,000, kereta mewah 2-3 biji, banglong 4-5 buah biji. Tiba-tiba jiwa kacau, tidur tak lena. Pasal apa? Allah punya kerja. Tak, kerana kurang dekat dengan Allah ke, kurang solat ke, kurang baca Quran ke, kurang tahajud ke, kurang zikir ke, masalah hati dia kotor ke. Maka Allah memperluaskan rezeki. Rezeki bukan sekadar dengan makna makan minum, bahkan menenangkan jiwa, jiwanya tenang. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul ghina ghinan nafs. Laisal apa hadis tu? Laisal ghina an kathratil gharad. Laisal ghina an kathratil ard. Tidaklah kaya tu dengan makna banyak harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kaya tu dengan banyak harta. Habis tu kata Nabi, walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi kaya yang sebenarnya ghinan nafs, kekayaan jiwa. Jiwanya tenang, kaya jiwa. Dia tak busuk hati. Tak, dia tak bergaduh, dia tak dendam, dia tak dengki. Semalam masa saya minum petang di sebuah kedai kopi, tak nak sebut ni cerita betul ni. Petang semalam saya nak santai-santai minum kopi, ada orang mari mengadu, Ustaz, berlaku di sebuah surau. Tak mau sebut surau mana. Dia kata duk bergaduh sama-sama AJK surau. Allahu Rabbi. Tak bergaduh sebab ada orang tu dapat kontrak renovate surau. Orang tu tak dapat kontrak renovate surau. Orang ni tak puas hati. Saya tanya pasal apa tak puas hati, tak tahulah. Yang tak puas hati tu kontraktor juga. Tak, bukan kontraktor. Habis tu dah dia bukan kontraktor, pasal apa tak puas hati. Ini orang surau ni. Surau mana tak nak sebut. Datang kuliah bukan main lagi, duduk depan kuliah kita. Kuliah kita dia duduk depan. Kita duk bahas soal hasad, dengki, duk bahas tentang dendam. Macam tu juga perangai. Bukan tempat ni, tempat lain. Pasal apa hati jadi tak tenang macam tu, dengki kat orang? Itu penyakit hati tu. Duk sakit hati, duk dendam. Al-hiqdu, dendam, sifat mazmumah. Al-hasadu, dengki, sifat mazmumah. Pasal apa ada dalam jiwa tu? Ni nak kena mengaji tasawuf ni. Ni nak kena panggil ustaz buat kuliah Ihya Ulumuddin ni. Kitab Ihya. Kitab Ihya tu kitab tinggi, saya tak berani nak syarah Imam Ghazali. Bukan jalan orang boleh syarah kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kena ngaji waktu. Tidak jiwa tak tenang, duk sakit hati, duk dengki, duk nak belajar orang. Yang dianya orang surau, AJK surau, mari semayang berjemaah, mari dengar kuliah. La haula wala quwwata illa billah. Macam-macam perangai manusia ni dah.
Jadi itu yang dikatakan Al-Basit, Allah Ta'ala menenangkan jiwa. Nabi kata sebaik-baik kaya, sebaik-baik kekayaan ialah dengan kaya jiwa. Jiwa kamu kaya, jiwa kamu tenang, bebas daripada segala sifat mazmumah. Walaupun dia mungkin tak ada lah kaya, getanya tak ada lah mana, rumahnya biasa-biasa, keretanya buruk je contoh, biasa-biasa sahaja, tapi jiwanya kaya. Itulah Allah Ta'ala Al-Basit, melapangkan fikiran dan sebagainya. Itu dia Al-Basit ya. Baik, lawan kepada Al-Qabid tadi. Baik, yang ke-23 Al-Khafid, yang maha menjatuhkan. Al-Khafid maknanya yang maha menjatuhkan. Allah jua yang menjatuhkan sesiapa yang kehendaki dengan kehinaan, kerendahan atau kesusahan dan lainnya. Fir'aun contoh. Fir'aun kan raja, bertakhta di istana, sudahnya mati lemah je, Allah hantar air je. Dengan air, kalah dengan air je. Tak, jatuhlah kerajaan Fir'aun, tenggelam dalam lautan dengan Hamannya, dengan Qarunnya, menteri-menteri dia, SU dia semua sekali lah. Kehinaan kepada Qarun, kehinaan kepada Haman. Dalam Quran pun sebut cerita Fir'aun, dalam Quran sebut cerita Qarun. Dalam surah Al-Qasas, baca surah Al-Qasas, ada cerita Fir'aun, ada cerita Qarun. Kaya setara mana pun, Allah hinakan dia, menjatuhkan dia dengan penuh kehinaan, kerendahan atau kesusahan dan lainnya. Kerana Allah Maha Al-Khafid. Tak menjatuhkan. Kerajaan contoh, tidak ada kerajaan yang kekal. Mana ada kerajaan kekal? 20 tahun merentah. Tak, sejak merdeka tak jatuh-jatuh. Rupanya jatuh juga. Tak, hak ganti dia pun jatuh juga. Tak. Berapa kali jatuh dah Malaysia ni. Kerja siapa tu? Kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha menjatuhkan. Allah juga yang menjatuhkan sesiapa yang kehendaki dengan kehinaan, kerendahan atau kesusahan dan lainnya. Seterusnya 24 Ar-Rafi', lawan kepada Khafid. Lawan dia. Al-Khafid menjatuhkan. Ar-Rafi' yang maha pengangkat. Ar-Rafi'. Tuan-tuan baca surah apa? Alam nashrah laka sadrak. Sambungan dia apa? Wa rafa'na, ya ke? Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikra. Tak? Sambungannya ialah wa rafa'na. Mana datang perkataan rafa'na? Ar-rafi'. Kataan sama. Wa rafa'na, kami angkat. Wa rafa'na, Allah angkat. Dari ar-rafi', rafa'a, rafi'. Rafi' mana? Yang maha mengangkat. Dalam surah saya bacakan tadi, Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, aku lapangkan dadamu wahai Muhammad. Wa rafa'na laka dhikrak, aku angkat sebutanmu. Sebutan nama Nabi itu Allah angkat tinggi-tinggi, mulianya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sebelah Allah, betul tak? Allah Muhammad kan kat masjid, kat rumah. Wa rafa'na laka dhikrak, sebutan nama Nabi itu diangkat tinggi. Syahadah, bersyahadah, lafaz syahadah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan, ada nama Muhammad. Azan nak panggil orang semayang, ada nama Nabi kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam solat rukun solat, selawat ke Nabi, ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wa rafa'na laka dhikrak, Allah angkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Pengangkat, iaitu mengangkat darjat sesiapa yang patut diangkat darjatnya. Saya bagi contoh Rasulullah lah. Hak paling tinggi darjat dia, tak ada dah manusia lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dhikrak. Jika ia kehendaki, kalau Allah nak darjatnya diangkat. Bilal bin Rabah, saya selalu sebut kisah Bilal bin Rabah. Di mata Abu Jahal, hinanya dia, pendatang daripada Habsyah, miskinnya dia, jubahnya buruk, kulitnya hitam gelap. Apa lagi Abu Jahal hina dia, Abu Lahab hina dia, musyrikin Mekah hina dia. Bilal bin Rabah ni pendatang daripada Ethiopia, Habsyah sekarang Ethiopia lah, dengan kulit gelapnya, daripada kalangan entah siapa-siapa, bajunya buruk, jubahnya macam-macam, dihinanya, rambutnya kerinting tak. Tetapi Nabi mendengar tapak kakinya dalam syurga. Pasal apa? Allah angkat darjat dia. Gelaran Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia sahabat. Bilal bin Rabah
radhiyallahu anhu. Apa makna radhiyallahu anhu? Allah redha pada dia. Hak hina dia neraka. Hak hina dia Abu Lahab, ahli neraka. Hak hina dia Abu Jahal, ahli neraka. Pasal apa? Allah Ar-Rafi'. Allah mengangkat kedudukannya. Isyak dah masuk. Laju benar rasa isyak ni tak? Tak apa, kita habiskan. Kita habiskanlah halang-halang muka surat 64 tu kita habiskan. Baik, yang ke-25, Al-Mu'izzu. Yang maha pemberi kemuliaan. Yang maha pemberi kemuliaan. Allah akan memuliakan mereka yang berpegang teguh dengan agamanya dan akan memberi pertolongan dan kemenangan kepada orang-orang yang berpegang teguh, yang kita kata kemenangan kepada pejuang-pejuang agamanya, para mujahidin. Itu mana Al-Mu'izzu, Allah memberi kemuliaan. Memberi kemenangan kepada siapa? Menang di sini bukan makna menang dari segi zahir, dari segi jumlah. Apa kita kata? Contoh perang Uhud contoh. Bila tentera Islam kalah, adakah hina tentera Islam kalah di Uhud? Tidak. Kemenangan, memberi kemenangan, pertolongan, mana kemenangan selama mana berada pada pihak yang hak, maka itulah orang yang benar. Allah memuliakan. Allah memuliakan. Nabi Nuh alaihi salam, adakah Allah hina dia apabila pengikut dia seramai tak sampai 80? Tak apalah, kita bundarkanlah. Pengikut Nabi Nuh beriman dengan Nabi Nuh 80. Berdakwah 950 tahun. Ada cikgu matematik kat sini. Cuba kira. Berapa orang setahun? Lamanya berdakwah 950 tahun. Kata ulama, umur Nabi Nuh 1000 lebih. Umur Nabi Nuh 1000 lebih. Kerana apa? Tempoh berdakwah sahaja 950 tahun. Sudah tentu umurnya lebih daripada tu. Belum dia jadi Nabi, dia tak berdakwah lah. Lantik jadi Nabi baru berdakwah. Berapa lama berdakwah mengajak orang pada Islam? 950 tahun. Berapa orang yang beriman? Lebih kurang 80. Setahun seorang. Tak tahu matematik macam mana, kena tanya cikgu matematik. Tak, berapa orang je. Tak, dia punya nisbahnya. Adakah hina dia dengan jumlah ramai tu? Apalah kamu ni Nuh, tak reti berdakwah ke? Anak kamu pun kafir, bini dia pun kafir. Anaknya Kan'an, kafir. Isterinya, saya lupa nama isteri Nabi Nuh, kafir, ahli neraka, disebut dalam Quran surah At-Tahrim. Wa imra'at Nuh, isteri Nabi Nuh. Adakah hina? Tak hina Nabi Nuh. Kerana tetap berpegang kepada kebenaran agamanya, pegang teguh pada agamanya, maka Allah muliakan Nabi Nuh alaihi salam. Itu Al-Mu'izz. Allah memuliakan hambanya yang dikehendaki. Jadi kita, kalau kita nak mulia, sebagaimana kata pesan wasiat Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum, kita bangsa, kita puak yang Allah muliakan dengan apa? Dengan Islam. Umar tak kata bil Arab. Jauh lagi Nabi Umar kata bil Malayui. Tak ada. Umar tak kata nahnu qaumun a'azzanallahu bil Arab. Kita kaum Allah muliakan kerana Arab. Kita dah. Jauh sekali kita mulia kerana Melayu, dah. Jauh sekali kita mulia kerana Banjar, Jawa, dah. Jauh sekali kita mulia kerana rakyat Malaysia, dah. Maka sudah tentu mulia kita, kata Umar, bil Islam, kerana kita Islam, pegang Islam, juang Islam, maka Allah muliakan. Al-Mu'izz. Yang seterusnya, yang terakhir malam ni, 26, lawan kepada Al-Mu'izz, Al-Mudhill. Al-Mudhillu, yang maha pemberi kehinaan. Tolak Islam, hina. Tolak Islam, hina. Sebagaimana kata Umar tadi, selama mana kita pegang Islam, Allah muliakan kita. Tapi kalau kita tinggalkan Islam, kita lawan Islam, kita tolak kebenaran Islam, kata Umar, adhallanallah, Allah hinakan kita, wa'iyadzubillah.
Al-Mudhillu, yang maha pemberi kehinaan. Allah akan memberi kehinaan dan kesusahan kepada musuh-musuhnya. Musuhnya itu siapa? Musuh Allah, musuh Islam, musuh Rasulullah. Al-Mudhill. Rasanya kita kena faham lah mu'izzu. Kita duk guna hari-hari ni, cuma kita tak perasan je. Al-Mu'izzu bila masa kita guna, Al-Mudhillu bila masa kita guna. Dalam kunut, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu. Yadhillu tu kata mudhillu tu. Kunut takkan tak faham. Kau mau baca kunut tak? Baca kunut lah, kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i kan, kunut subuh tu sunnah. Bukan mazhab Maliki. Mazhab Maliki lain ceritalah, Hambali lain ceritalah. Kita mazhab Syafi'i, maka kita baca kunut pagi-pagi, tadah tangan, Allahumma hdini fi man hadait. Lagi kita baca apa lagi? Wala yadhillu man adait. Allah tidak, wala ya'izzu man ad fa innaka taqdi wala yuqda alaik innahu la yadhillu man walait. Allah tidak akan menghina, Allah tidak akan al-mudhillu kepada man walaita, siapa-siapa minta bantu Allah Ta'ala, siapa-siapa berwalikan Allah, siapa-siapa berlindung dengan Allah. Selama mana kita ada Allah, kita bergantung pada Allah, mengadu pada Allah, minta tolong Allah, la yadhil, kata Allah. Kata kita dalam kunut tu, Allah tidak hinakan kita. Wala ya'izzu, sama juga kita baca kunut kan, wala ya'izzu. Ya'izzu tu daripada perkataan mu'izzu. Wala ya'izzu man adaita. Allah tidak akan memuliakan siapa-siapa cari pasal dengan Allah. Man adaita, siapa bermusuh dengan Allah, siapa menentang Allah, menentang Rasulullah, menentang kalam Allah, menentang Quran wahyu Allah, menentang syariat Allah, cari pasal dengan Allah, la ya'izzu, Allah takkan memuliakan dia. Siapa-siapa menghina agama Allah, menghina Allah, menghina macam-macam lah hinaan hujung zaman ni. Allahu Akbar. Semalam saya dapat WhatsApp yang diviralkan, satu Malaysia dah viral. Kalau wallahu alam, saya tak pasti, mungkin tuan-tuan pun dapat juga dah. Seorang peguam perempuan. Nampak? Dia kata apa? Saya simpan lagi ni ha. Mengucap panjang kita baca. Dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Seorang peguam perempuan. Dia kata apa? Kalau Tuhan sayang hambanya, Tuhan takkan campak hambanya ke neraka. Tengok. Kalau anak-anak ibu hendak, dia sayangkan anak dia. Dia kata, kalau anak-anak ibu hendak diseksa oleh Tuhan di akhirat kelak, ibu akan lawan Tuhan. Allahu Akbar. Tak tahulah dia buat lawak. Kalau buat lawak pun tetap dikira berdosa. Mana boleh buat lawak dengan akidah? Kalau dia serius, lagilah berdosa. Lawak ke, serius ke, benda macam ni tak boleh dia buat gurau. Kalau anak-anak ibu hendak diseksa oleh Tuhan di akhirat kelak, ibu akan lawan Tuhan. Kalau Tuhan sayangkan hamba-hambanya, Tuhan tak akan suka hati campur dalam neraka. Dia nak lawan Tuhan. Lebay-lebay duk ajar kita. Tengok lebay-lebay, dia tak panggil ustaz, dia panggil lebay. Lebay-lebay tu ustaz-ustaz lah. Dia tak berapa kenang pada ustaz ni. Lebay-lebay ajar kita Tuhan sayang hamba-hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Ibu rasa itu hanyalah ajaran dongeng. Dongeng dia kata. Tak tahulah ya Allah. Moga-moga dapat hidayah. Sekolah agama tu. Lulusan sekolah agama. Tak tahulah. Muslim. Kawan baik Siti Kasim. Tak boleh tak. Itulah nak kawan kena pilih jugalah. Nak kawan ni kena pilih. Duk merapu lebih pada mabuk ketung macam tu. Maka dia menghina Allah Ta'ala waliyadzubillah. Moga bertaubat kena mengucap balik. Dan memang pun sudah ada fatwa pun daripada Jabatan Mufti Perlis kalau tak silap, bahawasanya cakap sebegini bukan pertama kali ni ya. Perkataan-perkataan kontroversi daripada seorang peguam ni bukan pertama kali ni, entah keberapa dah ni, mungkin kelima, keenam kali dah. Sehingga orang report pada mufti, Jabatan Mufti mengatakan perkataan sebegitu boleh membawa kepada kerosakan akidah, menyesatkan orang dan menyeleweng. Waliyadzubillah. Pasal apa? Sebab tu
Kita pun teringat Allahu Akbar. Allah tidak akan memberi kemuliaan kepada siapa yang menghina dia. Oh, nak lawan Tuhan, kalau masuk neraka nak lawan Tuhan, dia ingat Tuhan ni tok dia ke apa? Dia ingat pakcik dia ke apa? Dia ingat Tuhan ni macam tok sidang. Ada ke tok sidang kat sini? Nak macam pakcik, macam tok sidang, macam tak kenal Allah ke apa ni? Perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada kerosakan akidah. Sebab itulah hak paling mahal, nikmat paling besar ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah ni. Jagalah betul-betul, jagalah akidah. Sebab tu kita mengaji akidah daripada muda, daripada fardu ain. Fardu ain, ilmu fardu ain, budak 5-6 tahun kelas kafar, budak-budak sekolah rendah ngaji fardu ain. Tak berhenti-henti sampai bila? Sampai mati. Sampai mati, umur 70, umur 80 tak apa. Memang ngaji akidah ni sampai ke mati. Tak ada pun, bukan kata ustaz dah tua-tua ni 70, 80 nak mengaji akidah lagi. Kau mengaji sampai mati. Sebab benda hak jaga sampai mati, akidah. Jaga akidah, insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu alam. Cukuplah setakat tu, insya-Allah dah masuk tuan-tuan. Satu muka surat pun jadilah. Jadi kita sambung pada bulan hadapan hari Ahad minggu yang keempat. Kita tengok pula muka surat 65, nama Allah yang keseterusnya. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis tasbih kafarah nusratul asr.